Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan bermudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu sekali lagi pada hari ini. Pada sesi hari ini insya-Allah taala kita akan kupaskan hadis ke-83 dan hadis yang ke-84 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang masih lagi berkaitan dengan solat, cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-83 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah thumma yukabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sahu thumma yaf'alu dhalik fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yakum minas thintain ba'dal julus. Yang artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, jika hendak melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan bertakbir ketika berdiri, iaitu takbiratul ihram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika rukuk. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat belakang badannya daripada rukuk. Seterusnya tatkala sudah berdiri, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, Rabbana walakal hamd. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun untuk sujud. Bertakbir ketika mengangkat kepala daripada sujud untuk duduk di antara dua sujud. Bertakbir ketika sujud untuk kali yang kedua. Dan bertakbir ketika mengangkat kepala. Baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan yang demikian ini dalam keseluruhan salatnya hinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir ketika berdiri daripada rakaat kedua setelah duduk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi hadis yang ke-83 yang baru kita bacakan tadi menceritakan kepada kita tentang tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Dan kalau kita perhatikan kepada intipati daripada hadis tadi, banyak memberikan tumpuan berkaitan dengan takbir. Takbir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Oleh kerana hadis ke-83 ini ada kaitan dengan hadis yang ke-84, kita akan bacakan terlebih dahulu hadis ke-84 sebelum kita kongsi apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh diraih daripada kedua hadis ini. Hadis yang ke-84, hadis yang diriwayatkan oleh Mutarrif bin Abdullah. An Mutarrif bin Abdullah qala
sallaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Talib. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min raka'atain kabbara. Falamma qada as-salah akhadha bi yadi Imran bin Husain wa qala qad dhakkarani hadha as-salah qad dhakarani hadha salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya daripada Mutarrif bin Abdullah, dia berkata, saya dan Imran bin Husain salat di belakang Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Jika sujud, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau bertakbir. Jika mengangkat kepala, Ali juga bertakbir. Dan jika bangkit daripada rakaat kedua, Ali bertakbir juga. Ketika Ali bin Abi Talib menyelesaikan salat, Imran bin Husain memegang tanganku dan berkata, hal ini mengingatkanku terhadap salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan riwayat, dia telah mengimami kita sebagaimana salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan hadis ke-84, kan ada dua orang individu yang salat dekat belakang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat. Kan khalifah yang keempat yang kita masukkan adalah Sayyidina Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an. Di belakang beliau ada dua orang yang salat di belakang beliau, iaitu Mutarrif bin Abdullah dan juga Imran bin Husain. Mereka salat dekat belakang Sayyidina Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an. Dan kalau kita perhatikan dalam intipati hadis ini juga ada memberikan tumpuan kepada takbir yang diucapkan, yang dilafazkan oleh Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an sepanjang dia mendirikan salat, sepanjang dia menjadi imam. Jadi apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis ke-83 dan hadis ke-84 yang baru kita bacakan sebentar tadi? Yang pertama sekali kata para ulama, kedua-dua hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan takbiratul ihram. Jadi kita pernah kongsi dengan antum, takbir yang kita seorang Muslim lafazkan dalam salat ada dua jenis. Yang pertama dipanggil sebagai takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang dilafazkan, yang diucapkan, yang dibaca oleh seorang Muslim ataupun Muslimah ketika mana ingin memulakan salat. Jadi disyariatkan seseorang Muslim tu ketika mana mendirikan salat untuk melafazkan takbiratul ihram. Sebagaimana kita maklum, kita dirikan salat dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram ini dilakukan saat berdiri, ketika mana kita ingin memulakan salat. Jadi secara amnya kita akan lihat yang para alim ulama kita bersepakat tentang wajibnya, tentang kewajipan untuk membaca takbiratul ihram ketika salat. Yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya adalah takbiratul intiqal. Takbir-takbir yang kita baca, yang kita ucapkan selain daripada takbiratul ihram. Sebagai contoh, bila kita rukuk, kita bertakbir. Bila daripada iktidal, kita nak sujud, kita bertakbir. Maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah hukum takbiratul intiqal ni. Takbir perpindahan daripada satu posisi ke posisi yang lain. Kebanyakan di kalangan para fuqaha, kebanyakan di kalangan para ulama, mereka berpandangan yang takbiratul intiqal ni hukumnya tak sampai kepada tahap wajib. Adalah sesuatu yang dituntut kita lakukan, termasuk dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma tak sampai kepada peringkat wajib. Dalam masa yang sama juga, ada sebahagian di kalangan ulama yang berpandangan yang melakukan takbiratul intiqal ini termasuk dalam satu kewajipan. Benda yang wajib. Antara yang berpandangan takbiratul intiqal itu adalah wajib adalah seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seperti Imam Daud Al-Zahiri. Dan mereka berhujjah
Mereka mengatakan yang apabila kita melihat kepada solat Nabi SAW, Nabi sentiasa melakukan takbiratul intiqal dalam solatnya. Seolah-olah itu menunjukkan yang takbiratul intiqal ini adalah hukumnya wajib. Dan mereka juga berhujah dengan kata-kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lihatlah, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Oleh kerana Nabi SAW sentiasa melakukan takbiratul intiqal, maka kumpulan ulama yang kedua ini mereka berpandangan bahawa melakukan takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para ulama. Pengajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang disyariatkan takbir ketika rukuk. Kita ni bila solat, selepas baca Al-Fatihah, selepas baca surah, selepas Al-Fatihah, kita akan rukuk. Jadi daripada kita posisi berdiri, kita berpindah kepada posisi rukuk. Kan? Disyariatkan, kan? Disunnahkan untuk kita bertakbir, untuk mengatakan Allahu Akbar. Pengajaran yang ketiga, kedua hadis tadi juga menunjukkan kepada kita tentang penyebutan lafaz Sami Allahu liman hamidah. Dalam salat, ada sebahagian posisi, sebahagian keadaan, kita disunatkan untuk menyebutkan, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, lafaz ini kita baca. Apabila daripada kita rukuk, kita bangun ke posisi iktidal. Disunatkan bagi kita untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang baca Sami Allahu liman hamidah? Imam yang baca Sami Allahu liman hamidah. Dan turut membaca Sami Allahu liman hamidah adalah orang-orang yang solat bersendirian. Dia bangun daripada rukuk, dia beriktidal, disunatkan baginya untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, hadis ini yang baru kita bacakan tadi juga menunjukkan kepada kita tentang disyariatkan, disunnahkan seseorang untuk menyebutkan Rabbana walakal hamd. Selepas Sami Allahu liman hamidah, kita akan baca Rabbana walakal hamd. Siapa yang baca Rabbana walakal hamd ketika mana iktidal, ini disunatkan dibaca oleh golongan para imam, dibaca oleh para makmum, dan dibaca juga oleh individu-individu yang solat bersendirian. Juga disunahkan untuk membaca Rabbana walakal hamd. Hadis tadi juga menunjukkan kepada kita tentang kepentingan tumaknina setelah bangun daripada rukuk. Yang dimaksudkan dengan tumaknina adalah kita berhenti sekejap. Daripada rukuk, kita bangun ke posisi iktidal. Kita stop sekejap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita punya badan tu maksudnya kita berdiri tegak. Kita tak bergerak. Daripada rukuk, kita berpindah kepada iktidal, kita pause for a while. Kita berhenti seketika. Kita tidak bergerak pada ketika itu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tumakninah. Yang keenam, bertakbir saat turun daripada posisi berdiri menuju sujud. Daripada iktidal, daripada posisi berdiri, bila kita turun untuk sujud yang pertama, disunahkan juga bagi kita untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar daripada iktidal ke posisi sujud. Yang ketujuh, bertakbir saat bangun daripada sujud menuju duduk di antara dua sujud. Daripada sujud yang pertama, bila kita berpindah ke duduk antara dua sujud, disunahkan bagi kita juga untuk bertakbir.
menyebutkan Allahu Akbar. Pengajaran yang ke-8, melakukan semua takbir tersebut selain daripada takbiratul ihram di setiap rakaat. Jadi takbir-takbir yang kita sebutkan tadi, daripada berdiri kita rukuk, kita bertakbir. Daripada iktidal kita sujud pertama, kita bertakbir. Dari sujud pertama kita duduk antara dua sujud, kita bertakbir. Dari duduk antara dua sujud, kita sujud yang kedua, kita bertakbir. Maka takbir-takbir tersebut kita baca pada setiap-tiap rakaat. Ini berbeza dengan takbiratul ihram, the opening takbir. Kita cuma baca sekali sahaja ketika mana kita mulakan solat. Yang ke-9 dan juga merupakan yang terakhir, bertakbir saat berdiri dari tasyahud awal menuju posisi berdiri dalam solat yang terdiri daripada dua tasyahud. Dalam solat yang ada dua tasyahud, kan? Tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Seperti contoh solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Solat-solat yang saya baru sebutkan tadi, dia ada dua tasyahud. Dia ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tasyahud awal kita baca kebiasaannya pada rakaat kedua. Tasyahud akhir kita baca kebiasaannya pada rakaat terakhir. Kalau solat zuhur, asar, isyak kita baca pada rakaat keempat. Kalau maghrib kita baca pada rakaat yang ketiga. Jadi solat-solat yang ada tasyahud awal, selepas baca tahiyat, selepas baca tasyahud, bila kita bangun untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, disunatkan juga kita bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itulah antara 9 pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang ke-83 dan juga yang ke-84 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.